برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan penuh limpah kurniaan Allah, penuh rahmat Allah dan penuh dengan kasih sayang dan kasih belah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Allah taala bagi taufik dan hidayah dan bagi peluang kepada kita ibu-ibu dan bapa yang dihormati dan pula saudara-saudari yang dikesayangi dan kepada hadirin hadirat dan penonton dan peminat yang mengikut akan masalah laisuk kita pada malam ini. Kita berharaplah Allah Subhanahu wa taala cucurkan rahmat dan cucurkan air rahmat ataupun melubungi akan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita nak klik kepada suratul Al-Insan daripada ayatnya 5 ni 7 jadi masalahnya jadi kita duk bicara semalam tu masalahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni dua golongan manusia. Di dunia pun dua golongan manusia, daripada muti' lagi pula daripada asi. Ada al-asi. Lagi pula di akhirat esok pun Allah Subhanahu wa taala jadi dua golongan daripada al-mukminin ataupun al-abrar ataupun daripada al-ashrar, daripada orang-orang yang terbaik dan pula orang-orang yang jahat. Maka kita royak dah semalam daripada orang yang jahat, maka Allah Subhanahu wa taala maka bubuh di kaki dia daripada dua belenggu yang besi daripada api neraka, lagi pula mengkocikan di kaki, maka bergataikan di kaki dia berpuluh-puluh kilo daripada api neraka. Ini bapa yang dihormati dan disayangi semua. Jadi alhamdulillah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang daripada golongan al-abrar, daripada orang-orang yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala cadangkan bagi dia daripada satu gelas, maka satu gelas saat itu daripada minumnya yang dicampuri akan dia dengan kafur. Maka meminumlah oleh orang-orang abrar daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangat gapo sedapnya, sedap sangat-sangat rasa manisnya dan pula lazatnya nak royak tak boleh. Agama dia, sebab itulah Tuhan katanya ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Jadi Allah Ta'ala berikan satu minum yang dicampur akan dia dengan kafur, lagi pula diberikan gelas yang minumlah oleh ahli syurga dan pula minumlah oleh al-abrar. Maka minum saat ni nak royak kelazatan kesedapan Allah nak royak tak boleh. Bergana-gana minum kali pertama maka sedap dah, minum kali kedua sedap daripada kali pertama, minum kali pertama kali kedua sedap pada kali pertama, minum kali kedua kali ketiga sedap daripada kali kedua. Ini nak royak kata sangat-sangat sedapnya dan sangat-sangat lazat. Lepas tu minum tu, maka ikutlah dia rasa nak minum macam mana, di tempat mana, itu Allah Ta'ala bagikan kehendaknya. Wa yujirrunaha haitsu sya'u ijra'an sahlah. Makna kata minum dia tak jadi susah, minum dia tak jadi kelak. Ini minum yang Allah Subhanahu wa taala yang bagi kepada orang-orang al-abrar, lagi pula kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang muti yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dihormati, yang disayangi semua daripada saudara-saudari semua, kemudian sifat-sifat yang Allah Ta'ala mensifati kepada al-abrar, orang-orang yang terbaik, yakni orang-orang yang sentiasa taat kepada Allah dan beriman kepada Allah dan percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat dan percaya dengan qada dan qadar Allah. Maka orang ni Allah Ta'ala sudah sifatkan di sini, kata yufuna bin nadri, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Ni jadi Allah Subhanahu wa taala telah mensifati kepada orang-orang abrar yang Allah Taala bagikan gelas yang hijau pada dia, maka minumnya yang ada di dalamnya sangat-sangatnya lazat, sangat-sangatnya sedap. Maka Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Taala mensifati ke sini ni apa dia?
Iaitu daripada orang-orang abrar ini, pertama Allah Ta'ala mensifati kepada dia, siapa dia orang ni? Yani yufuna bima ujibu ala anfusihim min ta'atillah. Dengan molek. Ibu bapa dan pula saudara-saudari yang dihormati, jadi kalau kita nak termasuk di dalam ayat tu, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kalau kita nak masuk di dalam ayat ni, orang-orang yang terbaik lagi pula dapat minum mereka itu daripada gelas yang bercahaya hijau, lagi pula dibubuh di dalam gelas tu daripada minum ni. Maka sifat yang pertama ialah kemena kepada yufuna bima ujibu ala anfusim. Mereka ni sifat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mensifati ialah mereka yang mesempurnakan dengan apa yang dipuji akan mereka, apa yang dititah akan mereka oleh Allah, di atas diri mereka daripada taat kepada Allah. Ini sifat yang pertama yang Allah Taala beri kepada al-abrar, yang Allah Ta'ala cadanya syurga, yang Allah Ta'ala cadanya bekasih daripada gelas yang hijau, daripada minum yang sangat lazat. Sifat yang pertama yang disifati oleh Allah, yakni ialah orang yang dapat sempurnakan dengan segala tintahan-tintahan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, yang Allah Ta'ala titah pada mereka. Dan sifat yang kedua yang Allah Ta'ala kata innal abrar ni, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan orang ni ia sangat-sangat takut kepada azab Allah, ia sangat-sangat gerung kepada siksaan Allah pada hari kiamat, kerana ia tahu kata hari kiamat ni kemudaratan azab saat itu sangat-sangat berbahayanya. Siapa kalau api neraka ditepuh dengan muka dia, maka luruhlah muka dia, maka duk jalan atas titi sirat, siapa bedahnya punggung-punggung, siapa berbelahnya punggung-punggung, hak duk gapo menerak atas titi sirat. Titi sirat dikatakan halusnya seperti rambut, yang gapo, yang belah tujuh, dan tajam dia sepertinya pisau. Inilah sifat bagi Allah Ta'ala sebut tak, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dan sifat yang tiga, tengok kita masuk ke dekat sini, cuba fikir sifat yang tiga bagi orang-orang yang terbaiknya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sifat yang pertama, orang dapat mesempurnakan segala perkara yang dititahkan oleh Allah. Dan yang kedua, sifat al-abrar, orang yang takut dan orang yang baik dengan Allah, orang yang beriman kepada Allah. Orang ni akan masuk dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang takut daripada siksaan Allah Taala masa dia duduk atas dunia. Dan pula yang ketiga, dia beri makan ke apa? Dia beri makan akan makanan saat itu kerana kasih dan kemesraan saat itu kepada fakir miskin. Dia beri makan kepada fakir miskin, dia beri makan kepada orang susah. Beri makan saja tu pun kita jamu orang tu pun Tuhan bagi berganda-ganda daripada kita. Ini bagi orang bersifat al-abrar, dia panggil min ahlil khair, min ahlil birri. Lagu inilah sifat dia. Amo nak cerita masa amo duduk di sana, di luar negerinya. Jadi kalau fok kami ni, daripada pelajar-pelajar agama, kalau duduk di sana pia puasa Allah bulan Ramadan, yakni Ramadan Karim, nak kata min ahlil khair, ataupun dia sebut sini ni, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ni, orang-orang yang terbaik mereka itu daripada ahli khair, mereka itu daripada ahli kebajikan, lagi pula daripada ahli syurga. Sifat pertama, ia sempurna segala titahan Allah, dan yang kedua, ia takutkan siksaan Allah. Dan pula kalau dia ada lebih, dia ada kesenangan, dia daripada orang yang ada seni, ada kekayaan, ada kelebihan, ada lebih pada harta, maka ia wi makan, wi jamu kepada orang miskin, dan pula kepada anak yatim, dan pula kepada orang-orang yang kena tawatan pun daripada hamba orang. Kama di masa kita duduk di luar negeri, kalau bulan Ramadan ni, Ramadan Karim ataupun Ramadan Mubarak,
Jadi kita tengok daripada orang Arab yang peher dia daripada ahli khair ataupun daripada ahli kebajikan, daripada orang-orang terbaik. Jadi fok kita duduk sana saat ni tu, sehari-sehari tu boleh ayah seekor seorang. Kalau rumah kita ada 5 orang, kita boleh ayah pusing 5 ekor. Cumanya kita kena daftar nama. Bahasa Arab kita seje nama. Nama apa? Nama sikit-sikit. Pelajar mana? Pelajar mahad ni. Pelajar jana? Jawab pelajar jamiah ni. Mahalai ni. Kita seje nama ke dia. Gi daftar nama ke dalam apa? Gilun tabiang kepada orang duk jaga. Maka dapatlah kita kalau 5 orang duk dalam rumah. Boleh ayah sekor-sekor seorang. Nak royak kata modal kita dok tanya orang Arab banyak mana dia cedek dalam sehari untuk bagikan masalah ayat dan makan ni kepada pelajar-pelajar agama, yakni dia cedek dalam masa sehari ibu bapa 300,000 sehari. Kalau kira duit kita 300,000 ataupun 300,000 kok ataupun daripada 300,000 lira. Ini nak royak katanya orang-orang yang terbaik, hati baik, hati borah, daripada as-sakhawah, hati yang borah, hati baik, maka dia beri makan kepada orang-orang yang susah dan dia beri makan kepada pelajar-pelajar agama dan dia beri makan kepada pelajar-pelajar mengajikan agama, mengajikan Quran, mengajikan hadis. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau kita beri makan kepada pelajar, kalau kita beri makan kepada orang miskin, kalau kita beri makan kepada orang susah, kalau kita beri makan kepada anak yatim, kalau kita beri makan kepada hamba orang, ini Allah Ta'ala akan bagi pada kita di akhirat, kita akan boleh pegangkan gelah yang hijau. Gelah yang hijau ini akan penuh dengan minumnya daripada kelazatannya. Kemudian dia katanya siapa dia? Orang yang beri minum dan beri makan ni. Kemudian beri makan saat ni serta dia kasih kepada orang ni. Dia kasih kepada siapa dia? Kepada miskin. Maknanya dia beri makan bukan semata-mata beri makan kerana nak tunjuk ke orang kata dia tu borah, dia saat ni tu lebih, dia saat ni tu orang hati borah, orang sport dah. Dia beri makan pada miskin dah semata-mata kerana Allah. Sebab tu wi makan kepada anak wa yut'imuna at'am ma'a hubbihim lahu wa hajatim ilai faqiran ajizan anil kasbi. Wi makan kepada fakir miskin dan pula wi makan kepada fakir miskin yang lemah mereka itu daripada usaha dan kerja, la yamliku min hutamid dunya syai'a, yang tidak miliklah oleh fakir miskin daripada mata benda dunia sesuatu pun. Ini ibu bapa. Lebih-lebih lagi kita dekat dengan bulan Gerbeh. Tahun ni kalau boleh Gerbeh, lepas tu kita orang ada duit lebih, kita ni musir orang yang senang. Makna kata belanja kita untuk anak, untuk isteri, untuk keluarga, untuk ia tu cukup siap dah. Nak pakai baju, nak bini kita, semua nak makan boleh hari raya saat ni tu, boleh dah. Tak ada masalah. Kemudian kita buat gerbeh. Buat gerbeh ni orang panggil daging gerbeh ni daging apa? Orang panggil daging ibadatan. Daging ibadah kepada Allah. Jangan kata daging tu daging biasa tu. Ya tak serupa tu. Kalau hari lain daripada hari raya haji ataupun Idul Adha, daging hak kita semula sebelum daripada hari haji, hari yang ke-10, hari ke-11, makna kata daging tu daging kebiasa. Kalau kita jamu demo pun dapat pahala. Tapi daging hak yang kita gerbeh di dalam bulan apa? Di dalam bulan Aid ataupun di dalam bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah lepas daripada semaya raya, hak ni nama daging taqarruban ilallah, untuk nak mendekati kita kepada Allah. Dan daging ini dikatakan ibadatan, satu persembahan kita kepada Allah. Sebab itulah dikatakan masalah kurban kita nak makan kepada orang kafir tidak boleh. Kemudian kita cedelah kalau orang-orang yang ada musir, yang ada al-yusri, ada kemudahan, yakni ada rezeki untuk nak gerbaikan satu gie, maka kita sedekah demo, maka sunat kita juga tuai bagi daging, ambil sedikit makan untuk nak ambil keberkatan dan kemanisan daripada daging gerbai itu. Ibu bapa dihormati, kemudian orang ni yang makan kepada miskin dan yang makan kepada anak yatim. Anak yatim ni siapa dia? Yakni watiflan, satu kanak-kanak mata abuhu, yang telah matilah oleh bapaknya.
Orang miskin kita dia bukan nak tunjuk atas kita tu lebih, kita tu kaya, kita tu borah. Dah. Wa lillahi ta'ala. Dan kita jamu kepada anak yatim, yakni satu budak. Tu mana tak? Wa yatiman, apa makna yatiman? Ai wa tiflan, yakni satu kanak-kanak dan budak yatagapa mata abuhu, yang telah matilah oleh bapaknya. Walama lahu, dan pula tidak jenis harta kan baginya. Wa asiran usira fil harbi, dan pula satu orang yang ditawangkan pada peperangan, yakni satu hamba lah, minal musyrikin wa ghairihim, maka kita wimakir kepada dia. Kama dia wimakir tu kerana apa weh? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Ni, wimakir kepada fakir miskin, wimakir kepada anak yatim, kita wimakir kepada hamba yang dikena tawangkan di dalam medan peperangan, yakni wimakir saat ni tu kerana nak tunjuk kebaikan kita, nak tunjuk kata kita satu orang sport, kita nak tunjuk kata kita ni orang kaya. Dah. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguh kami memberi makan akan kamu, hei orang-orang miskin dan anak-anak yatim dan pula daripada hamba orang, liwajhillah, yakni semata-mata kerana Allah. Ni hak ni penting bu bapak ni. Liwajhillah, yakni kerana Allah, kerana zat Allah, kerana wajah Allah, libtiga imardatillah, kerana nak kepada keredaan Allah, bukan kerana tu kerana ni. Lupa kita semaya itulah, usalli fardaz zuhri, usalli fardal isya, arba'a raka'atin lillah. Tu lillah tu, liwajhillah ni lah. Kerana apa boh lillah? Kerana apa boh lillah? Ni duk khilaf di antara nak kupas sini sikit supaya kita duk semaya. Sebab apa di dalam lapan ni kata usalli fardal isya arba'a raka'atin ma'muman lillah. Aku semaya fardu isya 4 rakaat mengikut ini kerana Allah. Kerana Allah, yakni kerana Allah saat ni tu orang panggil semata-mata nak tuling hati, bersih hati, tak ada kerana tu kerana ni, tak ada buat kerana nak tunjuk ke demo kata kita ni orang buat amal ibadat kuat, ataupun we makan ke demo bukan kerana nak tunjuk kata kita tu borah, kita tu sakhawah. Dah. Sebab tu duk khilaf ulama fiqh tanah. Kalau kita buh kata lillahi ta'ala, kalau tak buh sah dak semaya. Sah semaya kita ulama fiqh kata. Tapi fa huwa makruhun. Makruh itu kita semaya. Saja ku semaya fardu isya 4 rakaat mengikut imam, tak ada buh kerana Allah. Sah dak ulama fiqh kata? Sah, tapi fa huwa ka makruhun. Maka itu dikatakan hukum makruh. Makruh. Kalau tak boleh lillah, makruh. Tu ulama fiqh. Tapi kalau kita pergi kepada ulama tasawuf, ni tinggi sikit. Ulama tasawuf. Mana ulama tasawuf? Daripada al-arifuna billah, orang-orang yang kena dengan Allah. Fuak-fuak kena ke Allah ni, Allahu Akbar. Amak nak kekek pun jadi itu sikit berapa ni. Arifun billah ni orang kena ke Allah. Orang kena ke Allah, ia nampak Allah sebelum daripada nampak makhluk. Makna nampak bah dia celak mata pak, ia nampak Allah. Gerak-geri dia Allah, berdenyuk tangan dia Allah, bernafas dia Allah, berjalan dia tu baik umur Allah, setak kereta ia nampak Allah. Dia tak nampak kereta ya. Ini arifun billah, ni fuak kenakan Allah. Ni dikatakan fuak as-sufiyu, fuak sufi. Fuak sufi hak demo duk menetai kata khurafat lah gitulah, dikatakan fuak ulama sufi daripada Tuk Junaid Al-Baghdadi, hak ni daripada sufi ahli sunnah wal jamaah. Makna fuak ni arifun billah, dia nampakkan Allah Subhanahu wa taala qabla kulli syai. Ru'yatullah qabla kulli syai. Dia nampakkan Allah belum daripada benda lain. Misal mau nak contohnya ibu bapa dan pula saudara-saudari. Misalnya dia bangun tidur pak, dia nampak nak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu, dia barukan email. La
ilaha illallah. Dia kata. Lepas tu dia gerak dia nampak tangan dia gerak, dia nampakkan Allah. Dia boleh menapah, dia nampakkan Allah. Dia boleh bangkit belakang dia daripada tempat tidur, dia nampakkan Allah. Ni makna kata dia nampakkan Allah sebelum daripada nampak yang lain. Adapun kita lah ni nampak benda tepi kita dulu. Nampak tepi kita. Misalnya celak mata pak, nampak dia duduk tepi. Misalnya mik kita ataupun ayah kita, nampak ayah kita dulu. Misalnya kita saat ni tu duduk pondok, nampak tok guru dulu. Kalau kita duduk kampung, nampak orang duduk kedai kopi tu. Kalau orang jual, nampak fok jual duk makan kita beli, ya jual kita. Nampak fok ni. Tapi apabila susah mari kepik gitu gini, ada duit nak beli tak leh macam lah ni. Ada duit nak guna tak leh. Hak tak ada duit tu sama telah. Baru klik ke Allah, baru nampak ni kita. Ni kita. Ni kita. Kemudian masalah kita ni, usalli fardal isya arba'a raka'atin lillah. Ulama fiqh kata tu tak boleh lillah. Hak ni makruh, fahuwa makruhun indal fuqaha, di sisi ulama fiqh. Adapun ulama tasawuf kalau mu tak boleh lillah, semayamu fahuwa apa dia? Batilun, batal ia dan tak pakai ia. Tu ulama fiqh. Sebab tu sini Allah Ta'ala duk cerita bagi orang-orang yang terbaik dan al-abrar, bagi orang yang rapat dan rapik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia belanjakan harta dia, yawi makan kepada fakir miskin, yawi makan pada anak yatim, yawi makan kepada hamba orang, yakni innama nut'imukum liwajhillah, yakni semata-mata wajah Allah dan semata-mata kerana Allah, bukan kerana lain. La nuridu minkum jazaa'an wala nusyukura. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kami tidak kanaki daripada kamu tika kami belanja kepada fakir miskin, kami tak ada nak gapo. Dah jazaa'an, kami tak ada nak balasan daripada kamu. Wala syukura, dan kami tak ada nak juga terima kasih daripada kamu. Cumanya kami saat itu beri makan kepada anak yatim, beri makan kepada fakir miskin, beri makan kepada hamba-hamba yang lain. Maka ini daripada kanaki kami apa dia? Yakni kami nak kepada semata-mata libtira imardatillah, yakni kerana tutup keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni terhadap dia. Ya nak kepada keredaan Allah, ya tak ada nak kepada benda yang lain daripada tu, nak semata-mata yakni nak keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah daripada sifat al-abrar. Adapun sifat al-ashrar, sifat daripada al-kafirin, kita sudah cerita. Makna sifat orang-orang yang taqwa dan sifat orang-orang yang beriman dan sifat daripada al-abrar, maka satunya dia mesempurnakan dengan janji-janjian Allah. Ingat satu, orang yang mesempurna janji Allah. Yang kedua, ia takutkan siksa Allah, azab Allah. Yang tiga, ia makan kepada fakir miskin, ia makan kepada anak yatim, ia makan kepada orang gapa, hamba orang, yakni semata-mata kerana Allah, yakni libtira imardatillah, yakni tak ada kerana nak tutup kepada balasan bagi anak yatim, balasan daripada orang miskin, dan tak ada nak kepada terima kasih, bukan nak kepada semata-mata Allah. Ni ibu bapa yang dihormati, patutlah kita saat ni tu renung dan kita tu berfikir, kita tu termasuk ke di dalam al-abrar, orang-orang yang terbaik. Hak Tuhan kata, innal abrara yashrabuna min ka's kana mizajuha kafura. Kalau kita tak masuk dalam ni ibu bapa, maka nyanyulah kita. Saudara-saudari, duk buat amal di hari ni, duk ibadat ke Allah, duk taat kepada Allah, duk semaya dengan Allah, duk berpuasa dengan Allah, duk tasbih, maka masuk ke kita di dalam sifat yang disifati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang tunaikan hak-hak Allah, yang tunaikan janjian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah daripada Balkhi, satu ulama di zaman dulu, dia pernah tanyakan Ibrahim bin Adham. Dia tanya, "Hei Ibrahim, aku duk doa dengan Allah Ta'ala. Tapi doa ni panjang masa cekak dah. Duk berdoa. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima doa aku. Allah Ta'ala tidak memperkenankan doa aku. Kenapa Ibrahim?
Ibrahim kata salah satu daripada Allah Ta'ala tidak terimakan doa bagi seorang, yakni salah satunya araftumullah walam tu'tuhu haqqah. Kamu kenalkan Allah, kata Tuhan tu satu, Tuhan tidak berbilang-bilang, Tuhan tu kekal, tapi mu tidak tunaikan hak Allah. Apa makna hak Allah? Yakni daripada Tuhan kita masalah suruh kita jagakan taat, jagakan semaya awal-awal waktu, jagakan masalah titahan Allah, tapi kita tidak jaga dengan sebenar. Semaya subuh dekat-dekat nak habis waktu, semaya zuhur dekat-dekat nak masuk asar. Ni makna kata kita kenalkan Allah, tapi kita saat ni tu tak ada ingat, tak ada bergaduh orang ber kiung-kiung, tak ada gaduh orang ber gorik saat ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada setengah jam duk kiung kita tepi basah. Orang duk ber di masjid, kita tak ada gaduh nak semaya. Ni makna kita kenalkan Allah, tapi kita tak tunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Ni ibu bapa semua, kalau kita nak doa kita Tuhan timur di hari ni jela ni lebih-lebih kuat di dalam masa Covid ataupun corona ni akak tangi wit tinggi. Allahumma hfazna min balaikan nashiri fi ardik wan nazili min samaik fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Amma wa ya'dah malam pun dia mau tanya dah, doa mana weh untuk nak menolakkan bala Allah. Maka kita doa hak ni. Weh banyak-banyak lepas semaya pakak berdoa belaka, pakak akak tangi weh tinggi. Kalau di sini kadang-kadang nampak berdoa pun malah Rabbana atau nampak malah Tuhan nak bagi pun dah secemuh dah. Kenapa? Kita berdoa tu pun nampak gawa, yakni nampak malah dah, nampak tak bersungguh. Cuba akak tangi weh sungguh weh. Allahumma hfazna, Hei Allah, minta menjagakanlah kami, minta mempeliharalah kami daripada taning dan jalan dan semua ni, khasnya orang-orang Islam di 3 wilayah dan seluruhnya. Min balaikan nashiri fi ardik, daripada bala engkau duk bertabur ni di atas bumi ni. Duk bertabur ni laning ni. Duk bertabur di atas bumi. Wan nazili min samaik, dan duk turunlah ia daripada langit, duk turun berata langit. Allahu Akbar. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Maka memalinglah kamu, minta engkau paling dengan berkat fa in tawallaw ni, minta mempaling ya Allah akan bala-bala ni. Faqul hasbiyallah, maka mengkata Muhammad hasbiyallah, Allah Ta'ala lah yang menyekatnya, Allah Ta'ala lah memadainya, Allah Ta'ala menehanya. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, tak ada yang menegahkan bala, tak ada yang menehekan bala, tak ada yang menghilangkan bala mengangkat malaikat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akak wei tinggi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku tu pakak teriak dengan Allah Ta'ala. Sebab pada masa Nabi SAW naik dengan Jibril ketika Isra' dan Mi'raj, kemudian tengah-tengah Nabi nak berjalan naik ke langit, ibu bapa dan saudara-saudari, Nabi tengok dengan Jibril, nampak rupa dan amalan saat ni tu apa? Cahaya hitam naik ke langit. Cahaya hitam tu naik ke langit, ibu bapa. Cahaya hitam naik ke langit pada masa mana Nabi Isra' dan Mi'raj dengan Jibril alaihissalam nak naik ke langit, maka nampak rupaannya dan gambaran, nampak hitam dan kelam naik ke langit. Maka Nabi SAW tanya Jibril, ya Jibril, apakah ni amalan ni, apakah rupa ni? Maka Jibril alaihissalam jawab kepada Nabi, ya Muhammad, inilah mu nak tahu kata amalan-amalan umatmu, amalan kejahatan ni naik ke langit, maka rupaan dia saat ni tu rupa hitam. Ni. Lepas tu ibu bapa di hari ni fok kita dah hantar naik pada kerajaan langit tu dah hantar gapo? Sebab apa bala turun di hari ni, ya berat turun. Sebab tu doa, Allahumma hfazna min balaikan nashiri fi ardik. Hei Allah, minta mempeliharakanlah kami daripada bala engkau yang duk bertaburlah ia di bumi ini. Duk bertaburlah ni, kena situ kawi, kena sini kawi. Lah ni dalam cawak jalan hak berat sekali empa nasta. Yang kedua diampur ke pini. Lepas tu di tani pun hak kuat pun ada, di menara pun ada. Sebab apa bala ni bertabur? Sebab fok kita duk hantar amalan yang hitam naik kepada langit. Kerajaan langit pun tengok kan? Fok ni fok duk di bombing ni.
Hei, ahli langit ni daripada malaikat-malaikat. Ning daripada gapo? Tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dok tengok fok kita dah hantar gapo naik ke langit. Dok hantar amalan putih ke, dok hantar amalan jahat ke, dok hantar amalan hitam naik ke dalam langit. Sebab itulah Tuhan kata, hei malaikat, mu cuba tengok fok-fok bombing dok hantar apa? Dok hantar amalan kejahatan seterik. Macam-macam dengan TikTok, tak TikTok lah, dengan tu, dengan ning lah. Kadang-kadang setengah tu pegang telefon sampai jadi kebah pada. Ada mau jumpa satu orang, dia kata kawan ni kebah tangan lah ni. Sebab apa? Sebab dia pegang telefon. Tak ada waktu apa, nak pergi situ, sini pun tak boleh. Nak waktu, nak waktu ni pun tak boleh. Nak pegang tasbih lah. Ni dia pegang telefon. Pegang telefon seterik. Cah ni siapa jadi kebah. Mai cari bomo nak buat go mana kebah tangan pegang telefon kuat. Di hari ni kita tukar ibu bapa saudara-saudari, tukar daripada telefon hok kuat sangat tu, tukar jadi buah tasbih. Subhanallah, 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 astaghfirullah, astaghfirullah. Kita tukar jadi benar ni. Kerana kita tahu kedak ibu bapa dan saudara-saudari, kita dok hantar naik ke langit lah ni amalan hitam, amalan cuma, amalan kotor naik kepada langit hijau tu. Maka daripada kerajaan-kerajaan langit, dia tengok acak berdoa fok-fok ni dok hantar amalan hitam naik ke langit. Pasti dia kata, aku nak lepas ti benda hitam tu mai ke bumi. Ni. Sebab lillahi mulkus samawati wa mulkul dah. Lillahi mulkus samawati wal ar. Bagi Allah ada kerajaan langit. Bagi Allah ada kerajaan bumi. Ibu bapa, cuba kita fikir. Tuhan kata dah, lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala adanya kerajaan langit, 7 lapis langit kerajaan Allah, titahan Allah, milik Allah, dan di bumi ini pun kerajaan Allah. Lepas tu sebab tu fok kita duk hantar dengan amalan kejahatan, keburukan, kekotoran, tak ada siapa dia pun duk menangis dengan Allah Taala waktu malam. Teriak dengan Allah, minta pada Allah. Tak ada di hari ni. Banyak duk galik dengan telefon, galik dengan dunia. Di hari ni orang duk teriak, tak ada makan, tak ada minum setengah-setengah, jatuh kerja. Hak suka tu sukalah. Hak manis tu manis lah. Hak ramah tu ramah. Tak ikat berhenti fok-fok kita semua ni. Ni, malaikat yang akan lepas. Aku nak lepas benda hitam tu tunggu ke bumi. Aku nak lepas akan bala tu ke bumi ngati. Aku nak lepas akan musibah tu ke bumi ngati. Aku nak lepas akan benda kejahatan tu ke bumi. Apa tu jadi kemerah ni? Jadi kemerah fok-fok kita semua pakak susah lah kau supaya hujan. Dia turun hari tak ada kira kata hak molek ia akan kena hujan. Hak jahat pun ia akan tepuh air hujan. Dan pula hak yang tak comel akan tepuh air hujan. Budak halus pun akan tepuh air hujan. Orang tua pun akan tepuh air hujan. Orang alim ulama pun akan tepuh air hujan. Tak kira bala pun macam tu ibu bapa. Dia turun hari tak ada kira. Yang alim kena bala, yang soleh kena bala, yang jahat pun masalah kena bala, dan pula orang tua pun kena belaka di hari ni berapa. Ni kini kita kena pakak-pakak fikir. Lebih-lebih lagi dekat-dekat nak raya haji dah ni. Pakak takarrub, pakak kita saat ni tu nak munajat dengan Allah, pakak berteriak dengan Allah sebab 3 amalan ya Allah Taala tak turun bala di bumi. Ibu bapa, cuba perhati mana ayat maksud daripada hadis Nabi 3 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tak turunkan bala di sini. Yang bermaksud daripada ayat katanya ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Ni, di mana Tuhan kata walau anna ahlal qura, jikalau bosa di mana kampung, di mana qaryah, di mana dusun, amanu, ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang taat kepada Allah, ada orang muti kepada Allah. Wattaqau, dan takutlah ia ke Allah, dan takwa dia kepada Allah. La fatahna, Tuhan uri jawab lau. Kalau orang ngaji nahwu, walau anna, Tuhan uri dengan lau. Lepas tu Tuhan uri jawab selalu dah. Jikalau di mana kampung, di mana tempat, di mana dusun, ada orang-orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang taat kepada Allah, ada orang yang takwa kepada Allah, la fatahna, jawab Tuhan,
nescaya kami akan bukakan barakatin segala keberkatan. Faham molek barakat? Tuhan tak ada kecek tak? La fatahna barakatan dengan mufrad dak. Tuhan kecek dengan barakatin. Dengan jamak. Segala keberkatan. Boming situ hak kering, Tuhan hidup semula. Boming situ tak tumbuh hupuk, Tuhan punah tumbuh semula. Boming tu dia tak tumbuh, Tuhan hidup semula. Tuhan hidup. Ni makna tak? Barakatin minas sama. Segala keberkatan turun daripada langit. Minas samawati wal ard. Pada hari ini ibu bapa dan saudara-saudari semua yang ada di hapa ni, ataupun daripada hadirin hadirat, daripada peminat-peminat semua, yang patutlah kita memikir pada hari ini. Di hari ini kita nak malaikat balas daripada langit barakatin ke, ataupun daripada nikmatin, daripada keberkatan daripada langit ke, ataupun daripada bala-bala dan bencana dan musibah-musibah di atas kita ke lagu mana. Ini kita perlu kena fikir dan kita perlu kena renung dah dijalani berapa, bukan demo saya. Lepas tu amalan Allah Ta'ala tak tunggu bala. Amalan pertama, ada di kawasan kita berapa banyak duk bangun teriak dengan Allah waktu malam. Waktu manusia duk tidur, dia teriak, ya Allah ampunlah dosaku. Ya Allah ampunkanlah dosa anakku, isteri aku. Ya Allah ampunkanlah dosa keluargaku, ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa jiran-jiranku, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu bapakku kalau sekiranya ya ada salah, ya Allah, denganmu. Masa yang muda ya dah tinggal semaya, ya Allah. Minta mu ampunkanlah dosa jiran-jiranku. Minta mu ampunlah orang apa? Dosa-dosa bagi muslimin dan muslimat. Mukmini dan mukminat. Minta mu ampun, ya Allah. Minta mu selamat semua mereka. Selamatlah kami daripada azabmu. Minta dengan Allah. Dah. Kita pakat-pakat minta. Kemudian apabila ada hamba Allah Ta'ala duk teriak dan menangis kepada Allah pada waktu malam, ini salah satu daripada amalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak turunkan di dalam dunia ini daripada segala bala-bala dan nikmatin, segala bencana-bencana. Amalan kedua, ibu bapa dan saudara-saudari, Allah Ta'ala tak buat turun bala di bumi ini. Apa dia bala? Yakni Tuhan tak buat turun bala, ada amalan kita duk ziarah gimari. Hubung silaturrahim, hubung satu sama lain. Kita tanya khabar demo, Debo tanya khabar kita. Walaupun di hari ni nak pergi mari susah, tapi tanya khabar dengan telefon. Assalamualaikum. Apa khabar weh saudara kita? Apa khabar weh pakcik kita? Apa khabar weh abang kita? Makna ada hubung ni. Hubung silaturrahim satu sama lain. Ini amalan yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat ni tu jawab. Yakni tidak turunkan bala di kawasan kita, di kampung kita. Dan pula kita kata ni salah satu amalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak turun bala. Yang pertama, ada manusia duk mengingati kepada Allah pada waktu malam, teriak dengan Allah, menangis dengan Allah. Yang keduanya pada waktu siang hari saat ni tu, yakni manusia saat ni tu apa dia? Yakni manusia saat ni tu ziarah gimari, hubung gimari. Yang tiga, di dalam kampung itu tidak ada yakni tidak ada perpecahan dan tidak ada bala. Tak dipecah oleh kampung. Sebab Tuhan kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, hendak berpeganglah kamu dengan talian Allah. Kamu pegang dengan talian Allah, kamu pegang dengan agama Allah. Makna kata, duklah kampung tak jadi pecah-pecah, tak jadi balah gimari. Ini satu amalan yang Allah Ta'ala tak tunggu bala. Ibu bapa dan saudara-saudari, jadi fok-fok kita di hari ini kena pisah dah. Kita di hari ini kena pakat mikir dah. Kita di hari ini kena pakat kira dah. Nah, kita kena pakat kira gimari. Kita kena pakat renung gimari. Kena pakat gapo? Pakat gapo? Sedekah baik kepada saudara-saudari. Sedekah baik kepada saudara kita lek kanan. Sedekah saudara kita hak lek kiri kita. Ataupun jiran sebelah kanan kita sedekah baik ke dia. Jiran kita sebelah kita sedekah baik. Jangan duk sedekah jahat gimari. Ini satu amalan yang nak membawa kepada bala-bala.
Inilah ibu bapa yang amo nak pesan sikit sebanyak. Kemudian kita pakat berdoa lah banyak-banyak, hampir-hampir dekat dengan puasa, dekat dengan raya haji dan puasa hari Arafah ni kita pakat puasa belaka. Pakat puasa belaka. Orang duk Mekah pergi wukuf di padang Arafah, lagi duk baca apa labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Maka kita duk di Jawi, di tanah air kita, maka kita puasalah hari Arafah hari ke-9, maka berdoa kita di dalam puasa Allah Ta'ala sangat-sangat terimanya. Dan pula Tuhan katanya apa maknanya? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Apanya maknanya? Makna dia maksud daripada tafsir katanya wa yaquluna fi anfusihim innama nuhsinu ilaikum ibtigha'a mardatillah wa talaba sawabahu la nabtaghi iwadan wala naksihu wala naksidu hamda. Tu makna ta innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bagi fuak-fuak ni ya jamu orang pakai miskin, ya jamu kepada orang susah, ya jamu pada anak yatim, ya tak ada nak pada balas ya tak ada nak kepada terima kasih dan pula balas baik dak. Mana nak ya kata pada diri mereka, ya kata nak innama nuhsinu ilaikum, kami buat baik kepada kamu, hei orang-orang miskin, hei anak yatim, hei orang yang kena apa, yakni jadi hamba orang, kami buat baik saat itu kepada kamu ibtigha'a mardatillah, kerana kami tutup keredaan Allah, kami nak kepada redaan Allah, kami nak puas hati Allah, kami nak kepada apa? Persetujuan Allah. Sebab tu tengok sahabat, siapa dia sahabat ibu bapa? Sahabat-sahabat ni orang duduk sekali dengan Nabi, anak murid Nabi hak mula-mula sekali. Sahabat kita kenapa? Sahibah. Apa makna sahibah? Orang duduk serta dengan Nabi semua. Tu sahibah dengan makna serta. Orang duduk sekali Nabi. Kadang-kadang Nabi tak ada nak tidur setani nah. Rumah Nabi tak ada luah mana. Rumah Nabi SAW tak ada luah mana. Maka sahabat ni duduk, sahabat ni masuk, hak ni sudah, hak ni mana tu baik, hak ni mari pula. Tu orang panggil makna as-sahabah. Kemudian sahabat dulu mereka pernah kufur dengan Allah. Sayyidina Abu Bakar pernah kufur tokek arak yang besar di dalam Mekah. Sayyidina Umar orang kedebay di dalam Mekah. Lagi pula bernegara pernah bunuhkan anak-anak para puan dia masa kecil-kecil. Tapi apabila dia ambilkan akan agama Allah, dia mengikut dengan cara Nabi, maka mereka ini akan dikhatam oleh Allah. Tuhan cak mohonnya kata nak radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha daripada mereka itu, daripada orang-orang beriman, daripada as-sahabah, daripada al-muhajirin wal ansar, wa radu anhu, dan pula mereka pun redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapa yang dihormati, maka mereka buat baik kepada anak yatim, buat baik kepada siapa dia, buat baik kepada fakir miskin. Ini tak ada lain tidak bukan, yakni kerana nak kepada redaan Allah, puas hati Allah, persetujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna apa lagi pula, wala naksidu hamda, dan kami tak ada nak kepada kepujian orang pujilah tu puji, kami tak ada nak. Wala thana'a minkum, dan pula kami tak ada nak kepujian daripada kamu pun dah. Inna nakhafu min rabbina, sesungguh kami takut daripada Tuhan kami, yauman syadida, yakni pada hari yang bersangat lagi pula hari saat itu ta'basu ataupun ta'bisu fihi alwujuh, yang berkelakabut ataupun apa berkerutlah oleh muka-mukanya. Lagi pula masalahnya wa taqattabu wa tataqattabu al-jaba'u min faza'ati amri wa shiddati hauli. Nak ya ata ta'basu fihi al-wujuh. Orang duk hari ni kami wa amal semua ni, kami saat ni tu gapo dia wa amal semua wi minum kepada orang fakir miskin, patuwi pada anak yatim.
Wak anak yatim kita wak baik pada anak yatim, wi makan pada anak yatim hari raya ni kita pakai beli kacuk wi ke dia, wi piyah dia, wi jubah dia, pakai yang cuci seperti demo ramai. Kami tak ada nak balasai, kami tak ada kosak kata nak wi demo puji, dak. Tapi kami nak kepada keredaan Allah. Kerana kami takut kata orang berimannya daripada Tuhan kami pada satu hari yang bersangat muka tu nampak berkeruk belaka akhirat esok. Ni orang tak beriman muka nampak berkeruk, muka nampak kering. Lepas tu hak Tuhan cerita dah, muka bagi orang-orang beriman maka di akhirat esok musyrikatun hasanah, muka dia nampak cerah, muka dia nampak bersinar. Adapun muka bagi orang asyqiya, orang yang celaka saat ni tu, dia saat ni tu nampak berkeruk lagi pula nampaknya. Nampak kan tak? Nampak apa? Yakni nampak gawa, nampaknya lelah ataupun nampaknya kering, nampaknya tak comel. Tu muka bagi seorang yang takut kepada satu perkara. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Bagi muka orang yang takut ke Allah, nampak takut. Kita tengok orang yang takut kata dah muka saat ni tu takut, emo takut ke hatu, emo takut ke Allah, emo takut orang buat ni. Ya takut tu, ya nampak tu nampak berkeruk deh, nampak tak apa, nampak tak percaya, nampak tak seri, tu makna muka orang takut. Maka fok beriman kepada Allah, ya takut kepada Allah. Takut ke Allah Ta'ala sangat-sangat kepada hari kiamat. Kerana beberapa manusia saat ni tu begitu begini haru-haru. Lah ni pun haru-haru cekai berapa. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqahum nadratan wa surura. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm. Maka melihara akan mereka itu oleh Allah. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka. Oleh Allah Ta'ala saat ni tu, zalikal yaum, akan dimakan itu hari, syarra zalikal yaum, kejahatan pada hari kiamat. Kejahatan hari kiamat tak ada kena kecek dah. Setengah-setengah orang lidah terputus, setengah-setengah orang pelaga pala di batu hacur lebuh, darah yak gelomel, darah yak mengalir. Setengah-setengah orang duk gutingkan perut sendiri. Setengah-setengah orang saat ni buh rata, malaikat buh rata kok pungung tubik kok mulut, heret geruh. Ni amalan-amalan yang apa yang ada di akhirat. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersifat yang tunaikan hak Allah, yang sempurna janjian Allah, yang dia buatkan segala titah Allah, dan pula dia saat ni tu takut azab Allah, dan dia wijamu makan kepada orang-orang miskin. Maka orang ini Allah Ta'ala pelihara dia, Allah Ta'ala jaga dia daripada kejahatan hari kiamat dan hari akhirat. Walaqahum nadratan wa surura. Dan Allah Ta'ala mencapai akan mereka itu nadratan, muka mereka itu akan boleh lihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa surura, dan keadaan mereka saat itu Allah sangat-sangat seronok. Apa makna tafsirnya? Ditafsirkan oleh ulama, kata fawaqahumullah dengan mana fawaqahumullahu min syada'idi zalikal yawm. Allah Ta'ala akan pelihara orang beriman daripada haru-haru. Tengoklah ni haru-haru dah. Setahut tu, setahut ni, setahut tu kena pergi hospital, setahut tepi rumah kita kena gapo, kena gapo, kena covid, kena hantar pergi situ. Kadang-kadang dua ibu bapa ataupun anak dengan pak tak boleh duduk sekali. Lah ni tengok haru-haru dah gini. Ayah dengan ibu nak duduk kali tak boleh. Anak dengan pak, anak dengan mak nak duduk tak boleh. Hak ni kena pergi buat mana? Hak ni kena pergi pubat di gapo? Gapo payaban senam. Hak di sini. Hak ni kena hantar pergi wan payah. Nak ya kadang-kadang pak dengan anak nak duduk tak boleh dah dunia ni. Lepas tu yang pelik lagi, Allah Subhanahu wa taala tanya nyakit ni berapa, cuba fikir. Jadi kehina apabila siapa ya kena covid, tak ada siapa ya nak masuk dekat kita. Jadi hina. Sebab apa hina? Sebab kita dak buat diri kita sendiri. Tuhan tak menzalimkan kita. Kita dak menzalim kita. Sebab fok-fok kita banyak berdosa dengan Allah. Sebab fok-fok kita banyak silap dengan Allah. Dengan kesilapan dosa kita, Tuhan buat turunkan satu penyakit kepada kita. Kama dengan penyakit ini orang panggil azabun fid dunya. Apa azab dunia? Al-khizyu, yakni kehinaan. Ni ialah dah ni. Ibu bapa kena fikir. Sebab apa jadi hina dia ni? Ini Allah Ta'ala nak hazakkan hamba-hamba yang banyak berdosa dan banyak deraka kepada Allah. Khizyun fid dunya. Ini orang panggil azabun fid dunya.
kehinaan di dalam dunia, ini orang panggil azab dalam dunia. Adapun azabun fil akhirah, dan azab di akhirat apa dia? Yakni Allah Subhanahu wa taala bubuh kita di dalam dengan kod. Tapi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala meliharakan dia dan jagakan dia daripada bersangat haru-hara, daripada dimakan itu hari. Wa a'tahum hasanah wa a'tahum husnan, dan Allah Ta'ala beri mereka itu saning hasanan, keelokan. Jadi husnan, yakni keelokan. Nampak elok, nampak jangok ahli syurga. Allahu Akbar. Gigi seputong kalau kita kecek bidadari, kalau dia hala gigi seputong, nampak berkilat gigi dia, maka sebelah matahari no ya atau berkeliknya gigi dia tu. Bidadari hurul ain, sekira sebut dalam hadis, kalau bidadari hala muka dia mari ke alam dunia, maka ia senyum tubik gigi bersinar gigi dia, maka sebelah masalah ga matahari. Allahu Akbar, nikmatlah syurga tu Allah tak nak goyah. Lepas tu orang-orang yang dipelerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia klik kepada akhirat, Allah Taala wi lepas wi babah daripada penyakit-penyakit haru-hara ke apa bersangat haru-hara di akhirat, maka Tuhan pelepaskan dia. Lagi pula Tuhan wi ke muka dia, wi ke diri dia, nampak janguk, nampak comel. Wa nuran fi wujuhihim, dan bercahaya-cahaya bersinar-sinar pada muka-muka mereka. Wa bahjatan wa farahan fi qulubihim, dan Allah Taala wi keseronok. Tuhan wi nampak seronok pada hati-hati. Kita tengok orang duk atas dunia berapa. Aku tengok ya tu nampak sedap weh. Gano? Dia tak ada kaya mana, tapi tengok muka dia Allah berserinya. Tengok muka dia nampak jangok, nampak seni. Tuai tak ada duit banyak, tuai tak ada kaya. Tapi muka dia Allah nampak seri, nampak bercahaya, nampak bercahaya, nampak bersinar, nampak nurnya. Lepas tu pun Allah bulu romo apa semua tu, nampak tenang ya, nampak tak ada susah. Lepas tu macam tu juga ahli-ahli akhirat, ibu bapa, ahli-ahli di akhirat daripada al-abrar, daripada al-mukminin as-salihin, maka Tuhan jaga mereka daripada kesusahan-kesusahan dan haru-hara di akhirat. Maka Tuhan bagi keeloknya, dan Tuhan bagi istimewa bagi al-abrar, yakni eloknya kelakuan dan rupaan dan bercahayanya di muka-muka mereka, dan Tuhan wi keseronokannya di dalam hati-hati. Lagi pula wa athabahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala pada mereka bisabrihim fid dunya ala ta'ah. Allah Taala wi pahala pula kepada fuak ning. Kenapa? Karena bisabrihim, karena sabar mereka itu. Sabar di mana? Fid dunya, di dalam dunia. Bersabar apa? Ala ta'ah, kerana taat kepada Allah. Gapo pahala yang Allah Taala wi ke akhirat? Jannatan azimah, yakni syurga yang amat-amat besar, syurga yang amat-amat luar, syurga yang amat-amat indah. Yakuluna minha ma sya'u, makan mereka itu ke dalam syurga yang Allah Ta'ala bagi saat itu. Dah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala saat itu bagikan syurga kepada mereka saat itu. Gapo dia? Yakni mana kata Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka saat itu sangat-sangat indahnya. Lagi pula mana kata Allah Subhanahu wa taala saat itu bagi gapo mana kesenengi Allah Taala wi pahala dengan sebab sabar mereka dalam dunia di atas taat Tuhan wi syurga. Mereka itu saat itu duk makan minum gapo yang mana demo tu kanak di dalam syurga. Wa yalbasuna fihal hariran na'im, dan pula memakai mereka itu dalam syurga Allah Ta'ala akan pakaian daripada setera. Lagi pula setera saat itu yang comel, setera 70 lapis setera. Muttaqiina fiha 'alal asirratil muzayyana, dan pula mereka itu duduk menyengai mereka itu di atas kati-kati yang dihiasi bi fakhiris thiyabi was-sutur, dengan kemegahan daripada pakaian, lagi pula daripada tututan. La yarawna fiha haru syamsin wala syiddati burdin,
Lagi pula tidak nampak mereka itu padanya pada pakaian sani, tak ada kena kepada mereka daripada panah matahari wala syiddati bardin, dan pula masalahnya tak nampak pula apa dia, la yarawna fiha harra syamsin wala syiddata bardin. Mana kata kepanasan matahari pun tak tepuh dah dengan sebab pakaian pakai setera yang Allah Taala bagi kepada mereka. Inilah ibu bapa kelakuan-kelakuan daripada siapa dia? Daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintalah kita semua daripada apa? Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Wahai Allah, mintalah mungsa ni masukkanlah kami di dalam syurga ma'al abrar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mintalah Allah Subhanahu wa taala masukkanlah kami ke dalam syurga Allah Taala, yakni dengan apa? Dengan orang-orang yang terbaik. Maka kita masalah sikit sebanyak lebih kurang 10 minit lebih kurang untuk demo tanya soalan. Maka soalan hak demo tanyanya hak malam kita nak jawab, tak ada nak jawab dah demo nak tanyanya soalan kita nak ni kita peluang bagi kita semua nak tanya soalan lebih kurangnya 10 minit masa yang kita ada lagi. Kita tak sepanjang sangat demo tanyanya. Salah satu daripada dia kata setengah demo tanya, mana gapo malaikat mana pernah berzina dengan manusia. Ada demo tanyanya. Malaikat mana ada pernah berzina dengan perempuan ataupun dengan manusia? Ada demo tanya ni. Maka mau nak jawab daripada persoalan hak semalam. Demo kata malaikat mana pernah berzina dengan manusia. Kemudian kita nak jawab malaikat hak pernah berzina dengan perempuan, ayat ni daripada siapa dia? Jadi ayat hak marinya hak Tuhan katanya dah setengah daripada ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim wa tatlu magapa daripada ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Jadi ayat ni cuba kita tengok kepada suratul Baqarah ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Jadi asal ibu bapa Allah Subhanahu wa taala hattakan orang kata Allah Subhanahu wa taala hattakan Harut wa Marut asalnya untuk mengajarkan siapa dia, yakni untuk mengajarkan ilmu sihir, untuk nak ujikan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala hattakan makna Harut wa Marut. Harut ni satu malaikat dan pula Marut ni satu malaikat. Kita tengok ayat tu kata wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan diturunkan di atas dua malaikat. Wa barang yang diturunkan di atas dua malaikat bi Babil, di satu tempat yang bernama Babil. Mana Babil? Iaitulah di India. Kemudian Allah Ta'ala turunkan malaikat dua orang ni Harut wa Marut, ialah kena kepada dua orang malaikat yang Allah Ta'ala berikan dia turun hari ni untuk hajar manusia saat ni tu ilmu sihir. Kemudian apabila malaikat yang ada siapa dia nak mengaji ilmu sihir, apa harap ilmu sihir? Ilmu wak kena orang itulah. Wak kena dengan jin, wak kena dengan hatu setan, poriti ni tu orang panggil ilmu sihir. Maka ilmu dia terbahagi dua, ada al-ilmul abyad dan ada al-ilmul aswad. Ilmu yang putih seperti ilmu Quran, ilmu apa ni dikatakan ilmu putih, dan satu lagi ilmul aswad. Al-ilmul aswad yakni ilmu hitam. Apa ilmu hitam? Ilmu bersahabat dengan jin, dengan hatu setan, semua hatu tanah, hatu raya semua ni. Kemudian asal ilmu ni bukan mari baru ni, mari lama dah.
mari pada zaman Harut wa Marut turun mari ke bumi nak ajar ilmu sihir. Tapi ayat belah-belah siapa dia yang belajar ilmu sihir, maka kufurlah orang tu. Mana ayat cara ringkas cerita ni. Sebab dia tanya, malaikat mana pernah berzina dengan manusia? Maka mau nak jawab, apabila Harut wa Marut dia turun mari ke bumi, Allah Ta'ala turun dia supaya nak uji manusia. Kalau manusia ambil ilmu sihir, maka manusia ni jadi kufur dengan Allah. Manusia tak ambilkan ilmu sihir daripada Harut wa Marut, malaikat gapa? Manusia ini kan selamat daripada kufur dengan Allah. Duk mari ada satu perempuan yang comel, yang janguk. Sebelah ngah supa dengan nan sautai dah. Janguk comelnya. Nah, malaikat ni perempuan hak minta nak belajarkan ilmu sihir. Patu Harut wa Marut pun royak ta, "Hei, para puan, jadi kalau mung tu belajarkan ilmu sihir ni, terharap ilmu sihir, saya sat tu. Ilmu sihir dah. Kalau membelajarkan ilmu siasat, para puan yang comel, orang panggil imra'atun jamilah, yakni perempuan yang jangan minta belajar ilmu sihir kepada Harut wa Marut. Maka Harut wa Marut tahi perempuan kalau mau belajar ilmu ni mengkufur dengan Allah. Tak puas kufur ke kufur apa kita lah ni. Belah dia mau tahi berdosa deki ke orang. Wak sehat mana gapo wak sihir ke orang. Kita deki ke orang gi wak ngatu setan ambilkan rambut dia ke, ambilkan gapo, ambilkan masalah baju dia ke. Hanya mau nak pesan kepada gulungan para puan. Ibu bapa dan para puan khasnya ataupun orang jantan khasnya. Para puan hak nak jaga pertama sekali baju dalam luar dalam. Ni mau nak pesan. Lepas tu orang jantan pun supaya luar dalam kita, kera kita tu jangan duk tahu kata pindah. Orang tina baju dalam dengan luar dalam sakut molek sakut lepas dalam, jangan duk tak tepi rumah. Tempat orang nak ambil siapa gapo itu ni. Kerana apabila dia mau mik luar dalam kita, baju dalam kita, kalau dia mau gi wak kenak, dia mau gi deki, kamane luar dalam kita, lebih-lebih lagi dia mau mik luar dalam kita ada putih, ada berdarah tu, nyanyo. Bagi fuah-fuah nak main sihir ni, yo gi letak tempat air di tapak dengar. Yo gi letak pak air saat ni duduk jalan ataupun tok di benda air saat ni duduk berlari. Maka orang tino ni tunggu darah tak berhenti-berhenti. Ni dengan izin Allah lah. Nah, maka apabila perempuan saat ni tu kita masuk sikit, dia minta belajarkan ilmu sihir pada Harut wa Marut. Maka Harut wa Marut kata ana, dia kata hi perempuan kalau mau belajar ilmu sihir mau kufur, tak apa kufur ke kufur aku nak belajar. Maka lepas pada dia belajar ilmu sihir daripada siapa? Daripada Harut wa Marut, maka dia boleh terbang weh. Perempuan ni boleh naik ludah. Supaya juga ilmu baik, ilmu al-albiyat, ilmu yang putih, ia boleh terbang atas udara, ia boleh jalan atas udara, pergi Mekah selip mata. Maka para puan hak belajar ilmu sihir daripada Harut wa Marut ni pun boleh terbang weh. Dah. Apabila boleh terbang, Allahu Akbar. Pelik benar. Boleh terbang apabila belajar ilmu sihir. Sebab tu kalau kita tengok di Indonesia, daripada Fort Sakai ataupun Fort Sakai hak dok Indonesia Fort asli, siapa boleh terbang atas udara weh. Kadang-kadang boleh pelengkar jadi cicak. Nak curi di bank, pelengkar di cicak. Khabar-khabar dia tengok cicak ada dalam gawa, ada di dalam sorok. Pelik weh cicak ni. Khabar-khabar duit hilang berjuta-juta di dalam bank. Ni nak royak kata ilmu hitam ni Allah Ta'ala wi izin kepada dia. Allah Ta'ala wi kelebih pada dia. Ramai dia apabila para puan saat ni tu belajarkan ilmu sihir daripada Harut wa Marut boleh terubah, boleh naik. Maka malaikat hak tak ada nafsu, Harut wa Marut turun mari ke langit malaikat. Lepas tu tak ada nafsu. Tapi oyak kata para puan hak belajar ilmu sihir ke dia, sangat-sangat janguk, sangat-sangat comel. Maka terasa dia teringin kepada para puan. Maka pergi berzina dengan para puan hak belajarkan ilmu sihir kepada dia. Deh. Apabila pergi berzina, malaikat yang tak ada hawa nafsu pergi berzina dengan para puan ini, maka ketika inilah malaikat Tuhan pun hantar malaikat turun mai ke langit tanyakan Harut wa Marut. Hei Harut wa Marut, mung sak ning tu nak kena azab di langit dan di akhirat ko ataupun mung tu nak azab di dunia. Jadi kalau mung nak azab di dalam dunia, maka Tuhan katanya mung kena gantungkan kaki mung naik ke langit, pala mung turun ke bumi. Di mana? Di Babil, di India. Sebab tu kalau ilmu sihir hak tu pada India, ilmu sihir itu sakit.
Kerana tempat turun Harut wa Marut untuk nak belajar hajar ilmu sihir ni di Babil, yakni di India. Patu malaikat di langit tu, "Hei Harut wa Marut, Allah Taala titah padaku mun nak azab dunia ke akhirat esok mun tak kena azab. Kalau mun tak kena azab di akhirat, mung saat ni tu Tuhan suruh mung gantung kaki naik ke langit, pala turun ke bumi sampai hari kiamat." Hadis hari ni pun kata ulama dan hadis kata Harut wa Marut, kaki naik ke langit, pala turun ke bumi, ini azab dunia. Sebab itulah malaikat hak berzina dengan perempuan dengan manusia ialah kena pada Harut wa Marut. Dan dia mau tanya lagi, tahun ni cuklah ham lamat di masjid teh yang mi kun lamat ya sab warauควรทำนะควรกับนี่ว่าเราควรตามจุฬาหรือไม่หรือไปละหมาดที่มัสยิดya tanya lah ni Cuklah lagi kita lagi Cuklah hamละหมาดที่มัสยิดแต่ยังมีคนละหมาดแต่อยากทราบว่าควรกับว่าควรตามจุฬาหรือไปละหมาดที่มัสยิดlagu mana. Jadi hak ni mau nak jawab pun payah gai ibu bapa ni. Masalah ni masalah bersakut dengan masalah keamin ni. Jadi masalahnya jadi Cuklah lari kita kuan tam Cuklah หรือไปละหมาดที่มัสยิด. Jadi Cuklah lari kita setengah-setengah masjid saat ni tu lari awis maya jemaah dan setengah-setengah tu lari tak wis maya jemaah. Dah, hak ni kita nak mengikutkan Cuklah ke nak mengikutkan fuak-fuak kita. Ni mau nak jawabnya dengan secara mudah. Di hari ni kita ada amir kita, yakni kita ada pengetah kita dan kita ada daripada pemimpin kita. Dah. Jadi makna tu Cuklah tu lari kita tak siwis maya jemaah, tak wigi sejik kerana apa? Kerana mengeboknya penyakit COVID dan Corona-19 ni. Dah. Maka turunkan arwah, turunkan titah tak wib semaya di masjid. Jadi masalah Cuklah ni daripada orang panggil gapo, daripada pemerintah ataupun daripada orang yang besar daripada Islam di hari learning lah, hari learning jalan ni. Lepas tu kemudian kita nak buat turun arwah kita saat ni tu, maka kita tak boleh. Makna kita kena turutkan amir kita dan ketua kita. Jadi masalahnya kalau kita tengok pada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah saat itu hantarkan syariah, hantarkan kepada dia daripada satu peperangi yang kecil daripada tentera-tentera. Kemudian Nabi tu latihkanlah satu sahabat saat itu. Ada satu sahabat saat itu gapo dia orang panggil nak pergi perang di satu tempat. Kemudian apabila Nabi saat itu latih, tak ingatlah nama sahabat ni. Sahabat ni yang muda. Lepas tu ada yang tua-tua daripada dia lagi. Kemudian Nabi suruh ikutkan dia, suruh turutkan dia. Maka setengah kata, gano Nabi kan latihkan dia muda pada kita periti ni. Jadi apabila Nabi tu dengar sahabat lain kata lagu tu, Nabi pun marah. Nabi pun murih. Murih kat mana? Yakni marah kata, nak arahan Nabi latihkan orang ni jadi amir dah. Jadi ketua dah. Maka mu ikutkanlah. Walaupun dia muda, walaupun dia saat ni umur putih, tapi Nabi tu nampak dah daripada bijak sakna dia, maka Nabi suruh turut. Apabila sahabat-sahabat lain saat ni tu, dia kecek katanya, masa Allah Ta'ala turut gana muda pada kita, otak putih pada kita, umur pun jadi sebaya dah. Putih pada kita, adik pada kita, maka kita tak boleh turut dia. Ini bukan. Maka di sini Cuklah sudah kata tak siwi semaya lagi jemaah setepak setengah dah. Setengah-setengah lek nara boleh semaya jemaah, lek jalan tak boleh semaya lagi, lek taning tak boleh semaya. Deh. Kemudian dia kata kuantam Cuklah remai. Re pai lakmat di masjid. Kalau ataupun kita tak saya turut pergi semaya masjid. Hak tu atas kita. Kalau kita nak mendedahkan daripada amir kita, kitalah. Nah, hak tu kita. Jadi di hari ni kita tepat kita nak turut, kita kena turut. Jangan kita hala ni makna kata Cuklah putusan lagu ni dah. Dan majlis-majlis keputusan lagu ni dah. Makna kata kalau kita tu nak lakah daripada arwah dan titah, makna kata ini tak comel dan dalam Islam pun tak boleh. Ia ada susunnya dia. Ia ada pelaturan dia. Di hari ni kita nanti dengar. Cuma hak penting bagi kita ibu bapa, masalah kita doa di hari ni. Doa banyak.
Doa we jamak banyak benar kepada Allah. Semoga-moga Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah, Allah Ta'ala bukakan pintu rahmat, dan Tuhan tarik balikkan bala-bala dia naik kepada langit semula. Patu hatta akan rahmat turun mari. Masalah ni orang panggil hukum dunia. Maka hukum dunia, maka wajibkan kita turutkan imam. Supaya lagu ni yang nak contoh ibu bapa. Masa ketika kita semaya. Masa ketika kita semaya saat ni tu, mutaba'atul imam wajibatun. Maka ikutkan te'imi dikatakan wajib. Wajib kita turutkan te'imi. Wajib kita ikut te'imi. Misalnya te'imi tu kebir Allahu Akbar. Te'imi baca doa iftitah. Te'imi bacakan Fatihah. Te'imi bacakan kuliah. Te'imi rokok. Jamadin kita tak usah rokok lagi. Tapi kita pergi potongkan te'imi. Maka dalam semaya kita tu ada kosa. Kalau kita potong sekali, bukan sengelai, siapa dua kali, maka dikirakan semaya kita tu terbatal. Tu imam kita tu wajib. Mutaba'atul imam wajibatun. Mengikutkan imam dan pemimpin kita. Ini di dalam fiqh tu wajibatun. Kalau kita tak turutkan te'imi kita dalam semaya, makna kata semaya kita terbatal. Jadi masalah ni kita nak kecek tu ya banyak nah, banyak cara dan banyak cara. Kadang-kadang kalau kita kecek tu ya setuh banyak nah. Sebab tu hamba tak say jadi mendalami sangatlah ni. Ya sakut dengan banyak cara. Tapi di jail learning, di masa sekarang learning, makna kita nak turut cukulan ke, nak turut fok kita nak semaya cara kita. Cukulan tak boleh semaya sejik. Kita pergi buat jemaat dia lain. Ni kita kena tengok. Makna kata kalau jadi mudarat orang lain, siapa kata kena katuk teruk lagi. Sebab Nabi kata dalam hadis, la darara wa la dirara. Jangan engkau mendorak diri engkau dan jangan mendorakkan orang lain. Jadi kalau kita buat perbuatan ni, siapa mendorakkan orang lain, hak ni Nabi lari. Kata la darara wa la dirara. Jangan engkau mendorak diri sendiri. Lepas tu jangan mendorakkan orang lain. Misalnya kita terculang lari tak siwan masjid. Kita pergi duk kacau duk buat kau lain lagi. Lepas tu timbulkan COVID. Kau teruk lah kampung kita. Misal tu. Lepas tu makna kita mendorak diri kita. Lepas tu mendorak. Siapa dulu tak ada kena katuk kampung. Lepas tu siapa kena katuk. Tak lagi ke mana. Ni kita kena kira juga. Keselamatan dan keamanan. Payata salam baba. ขอเบอร์หน่อยค่ะมีธุระ sambkan kah ada turak sambkan tak apalah tu ada turak ada kerja lah yang penting tak ada apa tu mari semula deh. Lepas tu satu kali lagi dia mau tanya akhirnya dengan soalan dia mau tanya adakah tolak perempuan di dalam ketika buting tu adakah jatuh. Tolak para puan, tolak isteri kita di dalam masa orang tina kita mari gapo perut besar. Dia mau tanya katanya, adakah kita tolakkan isteri kita di dalam masa orang tina kita saat ni tu mari haid? Adakah jatuh? Ni. Mau nak misalnya ibu bapa dan saudara-saudari kita tolakkan isteri kita ketika isteri kita tu duk perut besar, bunting. Bahasa Arab panggil alhamli ketika dia bunting. Adakah jatuh? Ada jatuh kau tak jatuh. Dalam hukum fiqh mau nak jawab dengan cara ringkasnya, kita tolak isteri kita ketika dia bunting jatuh. Tapinya fahuwa haramun, jatuh tolak saat ni tapi serta haram. Serta haram. Kenapa boleh ulama lari sangat? Jangan kamu tolak isteri kamu di dalam ketika haid ataupun di dalam ketika bunting. Kenapa? Kerana kita tolakkan orang tina kita dalam ketika dia bunting, dia perut besar. Ulama lari. Ta'wi tolak. Jangan tolak ketika haid dan pula ketika bunting. Kenapa? Haram. Sebab apabila kita tolakkan orang tina kita saat ni ketika dia bunting sebulan 2 bulan. Apabila sebulan 2 bulan, orang tina hak jadi bunting ni. Orang tina hak berbesar. Jatuh tak jatuh. Tapi iddah dia bukan 3 bulan. Iddah bagi para puan hak bunting hak berbesar ni bukan 3 bulan. Selama mana dia tak beranak, selama mana dia tak wiladah, selama mana dia tak lahir anak, maka selama itulah iddah dia tak habis. Apa arti iddah ibu apa? Mana ayat sikit. Kenapa hikmah ilahiyah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa apabila orang tina ni ia cerang untuk lelaki hak dia kata at-talaqu marratan
fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Tolak bagi orang merdeka 2 kali. Kalau tolak 3 kali kena Cina buta. Lepas tu Tuhan kata mun tolak dah dia. Hei Fatimah ku tolakkan di kau. Hei Ragayah ku tolakkan di kau. Hei Fauziah ku tolakkan di kau. Dah. Hindung ku tolakkan di kau. Tolak boleh 2 kali. Fa imsakum bima'ruf. Kalau mu tolak, kalau mu nak pergi ya wa isteri lagi, mu nak milik ya isteri lagi, mu pergi dengan molek. Jangan duk tapa dia, jangan duk jijak dia, jangan duk godel dia. Kalau mu nak pergi ya lagi wa isteri, au tasrihum bi ihsan. Kalau mu nak lepas dia jadi dah, nak lepas ya belaki baru pun lepas dengan molek. Jangan duk ku ya, mu belaki jaga. Haram ni tak boleh. Kaman hak dia mau tanya, tolak orang tina mari he, adakah boleh? Adakah boleh? Jawab kata, boleh tolak tapi serta haram. Kenapa? Kerana iddah dia tu jadi panjang. Jadi orang tina biasa tak ada perut besar, maka iddah dia tu orang panggil 3 kali suci ni. Sebab apa hikmat Allah Ta'ala suruh apabila tok laki hak dulu ya ceraikan Fatimah, ya cerai si Hindung ni, maka pasti Fatimah ni ya kena marihi lepas tu suci, marihi kena suci, lepas tu marihi lepas tu suci. Sebab apa 3 kali suci? Supaya ketika ni kalau tok laki dulu nak nikah hakikat pada Zuhir bukan isteri bagi Zik dah, bukan isteri bagi Yusuf dah, tapi pada makna tu isteri lagi. Kalau ia nak rojok balik jadi isteri dia kelak. Kalau ia nak lepas gitu tak ada apa. Kenapa Tuhan suruh iddah 3 bulan? Yakni supaya nak menyucikan rahim bagi para puan. Takut makna kata 3 bulan ni, makna kata takut jadi campur amani laki-laki. Yakni tok laki dan suami yang pertama dengan suami yang kedua. Itu hikmat Allah Ta'ala suruh iddahnya 3 bulan. Supaya tak jadi gapo semabur di antara amani para gapo lelaki. Gapo tok laki suami yang pertama dengan tok laki yang kedua. Supaya tu hikmat Tuhan suruh iddah tu. Kadang-kadang retina setengah tahun tak ada kena iddah. Kadang dia bahang kata iddah siapa dah. Tu berdosa besar tu. Kamadi tolakkan orang tina perut besar saat ni tu haram. Tapi jatuh. Kerana iddah kalau 2 bulan. On di mana? Ya buting saat ni tu siapa 7 bulan. Siapa 9 bulan. Bila? Daripada bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan ni, 7, 8, 9. Lu dekat-dekat 7 bulan ni bulan pula baru ia boleh berlaki bau. Lepas tu ketika ia duk buting saat ni duk perut besar, lepas tu apabila ia beranak, siapa ia nak cara ia? Siapa ia nak cara? Maka di situ kita buat zoling kepada para puan. Maka ini haram kita saat ni tolakkan para puan dalam ketika dia perut besar. Maka sekadar tu dulu ibu bapa, insya-Allah kita akan jawab semula pula. Masa kita pun panjang dah dan terlewat dah. InsyaAllah qadar tu dulu ada kalau ada tersalah dan tersilap dengan ibu dan bapa semua, dah maaf harap kemaafan, maka kita saat ni tu gitulah, hamba pun bukan pandai, bukan gapo sangat. Hamba royak sekadar mana hamba boleh royak. Maka kalau hamba ada silap di dalam jawapan, ada salah dalam jawapan, maka hamba harap kemaaf. Hamba ni banyak daripada kesilapan, banyak kejahilan dengan ilmu-ilmu. Cumanya nak jadi naf'at. Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik daripada manusia memberi naf'at kepada manusia. Ada ilmu sepatah 2 nak royak sebagai nak muzakarah gimana. Sekadar tu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi